أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Anas Abdul Hadi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton di Facebook? Apa khabar semua? Jadi saya doakan agar anda sentiasa sihat walafiat dan sama-sama kita berusaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 insya-Allah. Jadi kepada penonton-penonton di Facebook, sekiranya ada audio kita, saya nak tanya dululah, sekiranya kalau audio kita jelas ataupun tidak, ataupun ada masalah-masalah yang mengganggu penonton kita, boleh bagi tahu di ruang komen. InsyaAllah kita cuba berikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya program ini dapat berjalan dengan lancar insyaAllah. Jadi terima kasih kepada penonton-penonton yang telah menantikan kita punya program. Di sini kita ada Nur Hidayah Yaakob, Makmal Tarbiyah. Okey, Makmal Tarbiyah. Terima kasih. Jadi kepada sekiranya ada audio kita, boleh tak kita nak dapat kita pun nak dapat feedback. Adakah audio kita jelas ataupun sebaliknya? Jadi kepada penonton boleh tinggalkan komen supaya kita dapat teruskan. Alhamdulillah jelas, cuma sedikit bergema. Okey, kalau macam tu kita selesaikan masalah bergema. Okey, jadi saya harap saya harap rasanya insya-Allah selepas ini suara kita dah tak bergema lagi lah kot. Okey. Pajam jelas. Okey, Pajam jelas. Pajam kat mana nama tempat Okey, minta maaf. Pajam jelas. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abu Bakar ataupun Ustaz Abu Bakar Muhammad Siddiq. Guna wifi ke? Ya, insya-Allah kita guna wifi. Ustaz Abdul Rahim. Okey, clear. Okey, jadi kalau tak ada, sekiranya semua jelas, insya-Allah kita akan teruskanlah. Jadi alhamdulillah, hari ini adalah merupakan episod yang pertama di mana kita telah war-warkan dahulu di episod sebelum ini. Kalau tak silap saya pada bulan Mac, hujung Mac macam tu. Okey. Di bicara tajwid. Okey, di bicara tajwid kita ada mewar-warkan di mana kita telah akan merancang satu program yang baru, iaitu program bicara Al-Quran, di mana bicara tajwid ini hanya mengupas atau membincangkan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat Al-Quran, dan kita pilih daripada surah An-Nas naik ke atas sehingga surah Ad-Duha. Namun setelah tamatnya episod tersebut sampai ke surah Ad-Duha, kita merancang untuk program bicara Al-Quran, di mana program ini lebih menyeluruh. Okey, lebih menyeluruh di mana ianya menyentuh sedikit lagu-lagu Tarannum dan juga mengupas ayat-ayat, intisari ayat yang kita akan bacakan di setiap episod insya-Allah. Jadi hari ini merupakan episod yang pertama. Jadi saya tidak keseorangan, insya-Allah bersama saya
Ustaz Muhammad Anas bin Abdul Hadi, insya-Allah. Apa khabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah sihat noh. Sihat noh. Alhamdulillah sihat, kita sihat insya-Allah. Cumanya itulah COVID kat Perlis kita sekarang ni kat Perlis, insya-Allah COVID dekat Perlis ni pun orang kata apa, dah agak kritikal. Jadi sama-samalah tidak kira di mana anda berada, insya-Allah anda perlu menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Insya-Allah Mas. Okey. Pun nampak mata kan. Itulah. SOP kan. Jadi kami duduk pun agak jarak 1 meter, kemudian kami pun nak kena pakai mask jugalah. Okey. Okey. Jadi boleh kita mula Ustaz? Okey, insya-Allah. Jadi kepada penonton-penonton yang bersama kita, insya-Allah boleh membuka mushaf ataupun mushaf Al-Quran, di mana yang ataupun kalau kata yang tak ada mushaf ataupun tak ada wuduk nak buka guna telefon pun tak ada masalah. Jadi kalau yang buka mushaf ni dia barakah dia lebih sikit. Okey, betul Ustaz. Okey, jadi kita yang mana yang ada penonton-penonton yang sedang melihat ini, insya-Allah boleh buka mushaf. Jadi di episod yang pertama ini kita akan mulakan dengan surah-surah pilihan. Kita tidak mulakan daripada awal ataupun daripada akhir, kita akan pilih surah-surah pilihan di mana surah-surah yang selalu dibaca dan selalu diamalkan oleh rakyat, khususnya kepada umat Islam yang berada di Malaysia lah, insya-Allah. Okey. Jadi untuk episod pertama ini kita akan mulakan dengan suratul Kahfi. Okey, suratul Kahfi ayat muka surat 293. InsyaAllah yang merupakan surah ini merupakan surah yang ke-18. Surah yang ke-18 yang tak silap saya ianya diturunkan di Makkah. Okey. Jadi untuk episod pertama kita akan mulakan dengan daripada ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, insya-Allah. Jadi untuk sebelum itu, untuk bicara Al-Quran kita pecah kepada 3 segmen, di mana segmen pertama kita akan memperdengarkan lagu-lagu taranum yang dibacakan oleh Ustaz Muhammad Anas, insya-Allah. Seterusnya segmen yang kedua kita akan membicarakan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam potongan ayat yang telah dibacakan, dan yang terakhir insya-Allah kita akan membincangkan intisari ayat Al-Quran yang terdapat dalam ayat yang dibacakan tadi, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, untuk segmen pertama marilah kita sama memperdengarkan alunan ayat suci Al-Quran Suratul Kahfi ayat 1 hingga 4. Dipersilakan Ustaz, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan baca daripada Suratul Kahfi ayat 1 sehingga 4 dengan menggunakan taranum bayat. Taranum bayat. Taranum ini selalunya digunakan untuk pembukaan bacaan, sama ada dalam musabaqah ataupun dalam persembahan-persembahan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات
لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quran daripada Ustaz Muhammad Anas. Terima kasih Ustaz Muhammad Anas. Daripada Suratul Kahfi ayat 1 hingga ayat 4 insya-Allah. Penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, firman Allah dalam Suratul Muzammil. Firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ratilil Qur'ana tartila. Al-ayah. Di mana yang bermaksud bahawa bacalah Al-Quran secara tartil ataupun secara perlahan-lahan. Jadi dalam tafsir ayat tersebut ada mengatakan bahawa Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya membaca Al-Quran secara tartil. Ada yang meriwayatkan tartil itu adalah secara perlahan-lahan ataupun secara fasih. Secara fasih ini maksudnya dengan sebutan yang betul, bacaan yang betul, tajwid yang betul. Di samping itu memahami maksud yang terkandung dalam Al-Quran tersebut agar ianya terkesan ke dalam hati kita. Okey, oleh itu saya nak mengajak kepada anda untuk kita sama-sama mengulang kaji tajwid, hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam potongan ayat yang dibacakan oleh Ustaz Muhammad Anas sebentar tadi. Okey, dipersilakan Ustaz insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey, insya-Allah kita akan tengok sedikit secara ringkas saja tuan-tuan dan puan tentang kaifiat ataupun cara bacaan untuk hukum yang akan kita ambil pada hari ini. Hari ini kita akan ambil satu hukum yang memang selalu kita dah dengar, memang selalu kita jumpa dalam Al-Quran. Tapi hari ini saya bawakan sedikit bersama tuan-tuan dan puan untuk kita ulang kembali. Kalau siapa yang selalu membaca Al-Quran, dia akan perasan hukum ini. Ataupun siapa yang selalu mempelajari tajwid, khususnya sekarang ni banyak kelas-kelas online. Jadi hari ini mudah-mudahan menjadi satu ulang kaji kepada tuan-tuan dan puan, ataupun mungkin tuan-tuan dan puan ada sedikit penampahan daripada penerangan, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan tengok satu hukum daripada Nun Sakinah, yang mana saya ambil sikit daripada potongan ayat yang kita baca tadi. Okey, namanya adalah ikhfa. Ikhfa haqiqi. Okay. Saya pun dah lama tak menulis ni. Sejak pandemik ni, asyik duduk depan kamera aja. Dah lama tak menulis. Okey, ikhfa haqiqi. Ini satu hukum yang kita selalu dengar. Selalu kita jumpa, dan juga tuan-tuan dan puan kadang-kadang memang dah lebih arif daripada saya. Tapi mudah-mudahan hari ini penerangan saya ni menjadi satu ulangan yang baik kepada tuan-tuan dan puan. Okey, kita tengok pada ayat yang pertama, alhamdulillahillazi anzala. Okey, ini masalah whiteboard. Okay. Anzala. Nun bertemu dengan zai. Okay, nun bertemu dengan zai. Anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'sa. Kita ambil satu lagi. Liyunzira, kemudian ba'san syadida. Okay, kita ambil 3 contoh saja hari ini. Okay. Ba'san syadida. 3 contoh kita ambil dan kita nak tekankan pada hari ini. Tuan-tuan dan puan, saya tahu sedia maklum dah, ikhfa hakiki kita akan dengungkan dia sebanyak 2 harakat. Betul tak? 2 harakat, ataupun dalam bahasa Arab kita panggil dia harakatan. Okey. Ini memang hukum yang maklum kita tahu. Jadi apabila nun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, ada
ada zai, ada zal, ada sin, ada shin, ada ta dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan perlu dengungkan. Bagaimana nak dengungkan sebanyak dua harakat ini? Ini yang menjadi persoalan. Nak dengungkan sebanyak dua harakat ini, setiap huruf ini berbeza bunyi dia. Berbeza. Bertemu dengan ta, bunyinya berbeza. Bertemu dengan zai, bunyinya berbeza. Bertemu dengan zal, bunyinya berbeza. Bertemu dengan shin, bunyinya berbeza. Okey, jadi hari ini saya akan tunjuk sedikit contoh bunyi daripada 3 contoh yang kita baca dalam suratul Kahfi ini. Okey. Pertamanya anzala. Okey. Di mana kita nak bunyikan dua harakat ini ialah di sisi makhraj huruf zai. Huruf zai ini di mana kita letakkan dia di situ sebelum kita masuk kepada perletakan ataupun makhraj huruf, di situ kita letakkan bunyi dengungnya yang dimasukkan ke dalam hidung. Okey? Antara dengung ini syaratnya ialah di khayshum. Okey? Buat kita ada masalah ni. Maka ada banyak mana. Okey. Khayshum tak apalah, nanti kita tulis. Okey? Khayshum. Okey? Khayshum itu ialah memasukkan ke dalam hidung. Kalau kita bunyi contohnya al-zala, itu tak masuk ke dalam hidung. Jadi kita kena masukkan dalam hidung dalam masa yang sama kita sembunyikan di dalam makhraj dia ataupun di sisi makhraj huruf selepas daripada nun sakinah. Anzala, anzala. Okey. Kemudian kita tengok pada huruf zal. Liyun, liyun, liyun. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat dengar perbezaan antara bunyi zai dan juga zal ketika dengung. Sebab tempat keluarnya berbeza. Zai di dalam. Tapi zal, ini lidah kita contohnya. Ini gigi kita. Di sini kita dengungkan. Liyuzi. Kemudian baru kita tarikkan apa nama kita punya makhraj, keluarkan. Liyunzira ba'san, ba'san syah. Jangan kita baca ba'san syah. Dia ada bunyi nak masuk ke dalam shin. Sebab apa? Kita sembunyikan dalam di sisi makhraj huruf selepas daripada nun sakinah ataupun di sini adalah tanwin. Okey, tanwin. Nun sakinah ataupun tanwin. Ba'san syah, ba'san syah. Mungkin ada sedikit sama-sama sebab saya pakai mask. Okey, nanti insya-Allah kita akan ambil penerangan lagi tentang ikhfa hakiki. Tapi sebelum ini dalam bicara tajwid pun kita dah bincang secara panjang lebar tentang ikhfa hakiki. Cumanya yang perlu diberi penerangan, yang perlu diberi penekanan oleh tuan-tuan dan puan-puan ialah cara kita membunyikan dengung apabila nun bertemu dengan zai, apabila nun bertemu dengan zal, apabila nun bertemu dengan shin dan juga huruf-huruf baki daripada ikhfa hakiki. Pastikan setiap huruf itu mempunyai bunyi yang berbeza. Okey? InsyaAllah. Yang tu yang perlu diberikan perhatian. Satu lagi benda, okey? Kita tengok pada perkataan liyunzira. Okey, saya tulis besar. Liyunzira. Ini antara kesalahan kecil yang selalu dilakukan oleh para pembaca. Okey? Liyunzira. Ya, nun, zal, ra. Okey. Kita tengok pada huruf ya, barisnya adalah di depan. Okey. Kemudian di sini nun sakinah tidak ada tanda apa-apa. Ini antara tanda untuk ikhfa hakiki ataupun nun sakinah. Bila tidak ada tanda apa-apa, maka kita kena dengung. Liyunzira. Apabila kita mendengungkan pada yunzira, jangan kita muncungkan mulut kita. Kadang-kadang ada orang yang terpengaruh. Ketika dengung, dia terpengaruh dengan baris di sebelum daripada nun. Dia akan baca liyun sambil muncungkan mulut. Liyunzira. Jadi neutralkan balik mulut kita ketika kita mendengungkan dalam semua keadaan. Sama ada dia di baris di bawah sebelum dia, baris di depan. Kalau baris atas tak ada masalah. Tapi dia jadi masalah selalunya baris depan sebelum daripada nun ataupun sebelum daripada tanwin. Dalam semua dengung. Ketika dengung kita kena neutralkan mulut kita. Sebab sifat untuk muncung ini hanyalah kepada dhammah ataupun huruf waw. Kalau kita dengung idgham makna gunnah, kita kena muncungkan mulut lah. Miu wara contohnya.
Tapi untuk ikhfa hakiki, kesemua dengungnya mulut kita adalah neutral, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itu saja perkongsian kita terhadap hukum tajwid yang ada pada ayat yang kita ambil pada hari ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk ke dalam hukum yang seterusnya. Jadi saya serahkan balik kepada Tuan Raja di studio. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Muhammad Hanas atas penerangan sebentar tadi mengenai hukum tajwid. Okey, jadi untuk hari ini kita dah menyentuh sedikit tentang ikhfa hakiki, ikhfa hakiki Ustaz. Ikhfa hakiki Ustaz betul ya? Ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki ni okey. Sebenarnya kenapa kita sebut ulang kaji sebenarnya mungkin kita dah tahu. Kadang-kadang kita nak belajar tajwid pun kadang-kadang kita dah ada kemudahan kan. Ada kemudahan belajar online dan sebagainya. Tambah kita juga boleh beli Al-Quran yang ada warna-warna tersebut dan kita boleh hafal. Jadi cara tu mudah untuk kita nak ajak kepada generasi-generasi muda lah untuk mudah nak ingat. Tapi yang cumanya untuk kali ni kita akan beri perincian secara detail sikit lah bagaimana secara sebutannya. Menyentuh bab cara sebutan tadi, saya tertarik dengan kaedah macam nak sebut tadi kan, liyunzira kan. Mungkin penonton dia tak nampak lah sebab kita boleh tak Ustaz? Boleh tak Ustaz tunjuk sikit sebab takut orang tunjuk sikit macam mana nak sebut liyunzira tu, apa kesalahan? Sebab yang ni bila Ustaz sebut tadi kan, Ustaz sebut kata kesalahan yang selalu dilakukan. Jadi apabila selalu dilakukan ni, rasanya kita perlu betulkan. Kita perlu betulkan. Jadi Ustaz boleh tunjuk sedikit tak macam mana tu? Bunyi kita muncungkan mulut kita akan muncung. You kita muncungkan mulut. Kita tak baca liyunzira, tapi kita akan baca liyu, kemudian neutralkan balik mulut kita. Liyunzira. Itulah muncung ketika baris dhammah sahaja, kemudian bila masuk ke dalam dengung tu neutralkan balik mulut kita. Jangan terus liyunzira. Okey, selalunya banyak juga pembaca yang yang kita jumpa meneruskan muncung itu ataupun dia terpengaruh dengan selalunya dhammah ini jadi masalah. Dia terpengaruh dengan dhammah yang sebelum daripada dengung ataupun selepas daripada dengung. Okey. Okey. Jadi terima kasih kepada Ustaz Anas. Jadi sebab mungkin saya risau bukan apa, saya risau takut penonton dia tak faham neutralkan tu, apa maksud neutralkan mulut tu. Jadi mulut kita kembali seperti biasa. Biasa. Sebab asalnya tadi kalau tak silap saya ya itu baris dhammah. Jadi baris dhammah kita perlu muncung. Tetapi apabila datangnya hukum ikhfa tersebut di mana kita perlu menyembunyikan huruf selepas itu kan, huruf zal kan. Jadi kita nak menyembunyikan bunyi dengung kita itu ke sisi makhraj huruf selepas daripada ataupun selepas daripada tanwin. Okey, jadi saya harap masalah itu di kalangan penonton dapat perbetulkan, boleh cuba. Mudah-mudahan insya-Allah. Kadang-kadang ini benda kecil. Kadang-kadang dia tak perasan, contohnya macam liyunzira. Kalau macam saya jumpa ada 2-3 orang pembaca Al-Quran, bila kita bagi tahu baru dia perasan bahawa dia mendengungkan, dia memuncungkan pada tempat yang tak sepatutnya. Memang banyak tempat dalam Al-Quran kita tak bagi hak yang sepatutnya. Ini salah satu yang berjaya kita detect lah. Kebanyakannya banyak yang melakukan. Minta maaf Ustaz, kita ada beberapa komen yang mengatakan ni komen di bahagian medium lain di mana mengatakan bahawa suara Ustaz ni slow. Ataupun macam jauh, mungkin Ustaz mic tu dah dekat lah, cuma mungkin volume Ustaz sendirilah boleh kuatkan sikit lah kan. Boleh kuatkan sikit insyaAllah sebab ada beberapa komen. Saya ni dia tebal sikit, dia terhalang. Jadi insyaAllah lepas ni okey. Mungkin ada cadangan di mana bahawa program macam ni insyaAllah kita akan boleh cuba cadangan dikatakan bahawa kita pakai face shield yang clear tu. Kita pakai face shield yang clear tu, jadi untuk kaedah hukum tajwid boleh nak tunjuk sikit kan cara sebutan tu kita pakai. InsyaAllah kita akan terima kasih kepada penonton yang bersama kita dan memberi cadangan yang untuk kita memperbaikilah kita punya program ni insyaAllah. Okey, alhamdulillah kita dah selesai kepada segmen yang kedua di mana kita melihat di mana yang pertama tadi kita dah lihat
bacaan lagu taranum, kemudian kita dah menyentuh satu hukum. Sebenarnya dalam dalam kat sini ada banyak hukum lagi, tapi kita hanya fokus untuk satu episod kita sentuh satu hukum sahaja. Okey, di mana hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni boleh dikatakan, bagi saya boleh dikatakan banyak terdapat dalam Al-Quran, sebab ianya dia punya huruf dia banyak. Tak silap saya berapa Ustaz? 5. Ha? 6. Ikhfa. Ikhfa. Ikhfa hakiki ada berapa huruf? 6. Itu Izhar. Izhar, minta maaf. Ikhfa hakiki kita silap dia huruf dia banyak. Ada 15. Jadi 15 tu apabila huruf dia banyak, maka hukum dia pun akan banyaklah ada dalam Quran, insya-Allah. Jadi terkeliru juga. Okey. Orang tanya kita. Okey, minta maaf. Okey, seterusnya jadi untuk segmen yang seterusnya kita akan pergi kepada sesi memahami ataupun menghayati ayat Al-Quran, potongan ayat Al-Quran yang mana kita dah bacakan tadi dan kita dah tengok tajwid. Sekarang ni kita nak sama-sama menghayati apakah intisari pengajaran ataupun iktibar yang terdapat dalam ayat tersebut. Jadi dipersilakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan komen surah dan suara saya. Kalau tak kuat, saya kuatkan suara saya, sebab suara saya memang kategori suara yang lemah, slow, dia punya volume dia. Jadi mungkin kena ada mic depan ni ke baru dia jelas, tapi jadi mudah-mudahan kalau tak dengar tu saya akan cuba kuatkan. Okey, insya-Allah. Terima kasih kepada saudara Raja yang mengerusikan majlis kita pada hari ini. Mudah-mudahan hari kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Suratul Kahfi merupakan, macam mana tadi saudara kita sebut, merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah yang mana pada surah Makkiyah ini kita boleh tahu bahawa diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah-surah Makkiyah ini banyak berkisar tentang hal-hal berkaitan akidah ataupun kepercayaan kita, pegangan kita dan sebagainya. Okey, insya-Allah. Dan dalam suratul Kahfi ini kan, kita tengok pada ayat yang pertama, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Okey. Ini antara salah satu surah yang Allah mulakan surah itu dengan pujian kepada dia. Ada beberapa surah yang Allah mulakan dengan alhamdulillah. Lebih kurang ada dalam 5 surah kalau tak salah saya. Suratul Fatihah tadi kita baca pada awalnya. Kemudian surah Al-An'am kan. Surah Al-Kahfi yang ni tadi. Kemudian surah Saba dan juga surah Fatir. Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh. Kan. Jadi ini antara surah-surah yang Allah mulakan dengan pujian terhadap dirinya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebelum daripada surah ini, sebelum daripada suratul Kahfi ini, kita ada satu surah, nama dia surah Al-Isra. Suratul Isra, yang mana suratul Kahfi ini sebenarnya ialah sambungan kepada suratul Isra. Dalam sirah ada menyebutkan orang Quraisy dia pergi jumpa dengan pendeta Yahudi nak bertanyakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun nak tanya, kalau nak tahu lebih kuranglah, saya cakap dalam bahasa kampung lah, macam mana kalau tentang Muhammad ni bagaimana? Kamu orang Yahudi mestilah tahu kan, ahli-ahli kitab ni kan. Depa ni lebih kenal Nabi ni lebih daripada anak-anak depa sendiri. Jadi pendeta Yahudi ni kata kepada Quran, tanyakan dia 3 perkara. Pertamanya tentang ruh. Dalam suratul Isra ada tentang yas'alunaka 'anil ruh. Kemudian tanyakan dia lagi tentang pemuda yang bersembunyi di dalam gua.
Dan yang ketiga ialah tanyakan dia tentang seorang lelaki yang mengelilingi dunia. Jadi dalam surah Al-Isra Allah cerita satu benda, yas'alunaka 'anir ruh. Kan? Kemudian tentang pemuda Al-Kahfi Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, dan juga tentang lelaki yang mengelilingi dunia. Siapa dia lelaki tu? Itu adalah Zulkarnain. Zulkarnain ini adalah lelaki yang mengelilingi dunia. Jadi bila soalan ini ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, okey, esok kita bagi jawapan. Kan? Tapi Nabi terlupa satu benda, iaitu Nabi tak sebut insya-Allah. Insya-Allah. Kita sebut satu benda yakin saja. Kan? Kita tak boleh. Kita sebagai umat Islam ini kita kena sebut dengan jika Allah izinkan. Ini hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Esok tu mai wahyu tak turun. Wahyu tak turun, tuan-tuan dan puan. Tak turun. Kemudian esok tak turun dan sebagainya. Quraisy kata memang confirm dia ni nabi palsu dan sebagainya. Tapi ini teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Allah cerita sikit dalam surah Isra jawapannya. Kisah tu panjanglah, nanti tuan-tuan dan puan boleh cari tentang persoalan yang dikemukakan oleh Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cerita sikit dalam surah Isra, kemudian Allah sambung dalam surah Kahfi. Allah mulakan suratul Kahfi dengan pujian kepada dirinya. Dalam kata yang lain, pujian ini alhamdulillah, puji. Ada nama Allah Hamid, berasal daripada perkataan alhamdu, hamidah. Ya. Sebenarnya Allah mengajar kepada hamba-hambanya cara untuk memuji dia. Cara untuk memuji dia. Allah tangguh wahyu kepada Nabi tadi bukan sebab Allah nak buat naya Nabi, tapi Allah nak menguji Nabi supaya selepas ini Nabi bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita sebut alhamdulillah sebagai tanda pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara terbaik untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut sampai dalam 5 surah, tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi kalau waktu dia solat malam atau ketika sujudnya, adalah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berdoa, dia berkata ataupun bersabda, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Tidaklah dapat aku hitung pujian terhadap dirimu ya Allah. Engkau itu seperti mana engkau memuji dirimu. Sebab tu bila tahajud ni kita rasa kemanisannya. Sebab kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan? Orang ni kalau dia suka kat seorang tu, dia suka puji orang tu. Kan? Dia suka puji. Dia buat macam-macam ayat-ayat yang baik, ayat-ayat yang macam kita puji isteri lah. Kan? Kadang-kadang kita nak kita pujuk sebab apa? Sebab kita sayang dekat dia. Kita bagi ayat-ayat yang dapat kalau bahasa lah ni orang panggil pick up line ke apa kan? Pick up line itulah. Pick up line ke apa. Zaman lah macam-macam pick up line pada. Dia bagi sampai isteri tu rasa seronok. Okay? Tapi Allah Subhanahu wa taala, kan? Bila kita puji dia, kita rasa semakin nikmat kita puji dia. Kan? Kita memuji orang yang kita cintai. Cinta yang tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian kita puji. Inilah nikmat. Nikmatnya memuji orang yang kita cinta. Ini satu kenikmatan kepada orang yang bercinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekasih kita yang tertinggi. Kan? Dia seronok memuji Tuhannya. Dia seronok menyebut apa-apa sahaja yang baik tentang kekasih dia yang tertinggi. Okey. Kemudian Allah sebut dalam ayat ini abduhu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, anzala ala abdihi. Kan? Yang telah menurunkan kepada hamba-Nya. Hamba-Nya. Allah tak kata sebut turun kepada Muhammad. Allah tak kata turun kepada Rasulullah. Tapi Allah kata abdi. Kan? Mana abdi ini, makna ini tingkatan tertinggi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kok mana pun kita ni hamba. Bila hamba ni kita tidak ada pilihan. Tuan kita kata buat sekian-sekian, maka kita kena terima. Betul tak? Betul. Kita mungkin tak dapat rasa suasana perhambaan. Tapi melalui sirah kita dapat tengok sahabat-sahabat Nabi
ridwanullahu alaihim ajma'in, yang hamba dulu kita tengok ketika mana di Mekah Nabi tak bagi dia lawan pun tuan dia. Ada yang tawar diri nak bunuh tuan dia sebab tuan dia Hamba kufur. nak bunuh tuan. Hamba nak bunuh tuan dia sebab tuan dia kufur. Tapi Nabi kata relax dulu, bukan masanya lagi. Maknanya bila kata hamba ini, dia kena menurut segala perintah, Kena taat tu kena ya. taat kepada tuan dia. Jadi Allah kata anzala ala abdihi, maknanya Nabi ni tidak ada pilihan lain. Nabi kena terima saja apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga macam suratul Isra yang kita sebut tadi. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah kata asra bi'abdihi, abdi juga, hamba juga Allah kata. Maknanya Nabi tidak berkuasa pun, tak ada pilihan. Siapa yang menjalankan dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita tak tahu. Itu semua Allah. Macam ni juga Allah kata anzala ala abdihi. Macam mana Allah turunkan? Wallahu a'lam. Nabi terima saja. Abdil kitab, Alkitab ini adalah Al-Quran lah. Okey. Bila Allah sebut abdih ni, kan, banyak lagi ayat-ayat yang lain Allah sebut tentang abdi, ibadur rahman, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini satu tanda apa? Ini satu tanda bahawa ini adalah, macam saya sebut awal sekali, tanda kita ini adalah paling tinggi kita boleh pergi takat hamba saja. Hamba saja. Sebab tu kita ada ini benda-benda yang sensitif sikit lah. Ada orang yang minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah selamatkanlah kami, Rasulullah, ya Rasulullah tolonglah kami dan sebagainya. Dalam realiti sekarang ini kita khawatiri menjejaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah kata taraf hamba ya. Kenapa kamu minta tolong kepada hamba? Kenapa tidak tolong kepada aku? Walaupun yang dia minta tu kepada Rasulullah kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hamba lah. Juga hamba dan juga telah wafat. Macam contoh saya minta tolong Tuan Raja, minta tolong ambil nizat, itu tak ada masalah sebab masih lagi hidup. Tapi kita minta tolong contohnya maksudnya sekarang ni okey faham. Sekarang ni berkaitan dengan, sebab benda ni berkaitan dengan akidah. Kerana ada benda-benda yang berlaku dalam realiti masyarakat sekarang ialah meminta tolong dengan kubur. Ini syirik yang perlu kita banteraskan. Minta tolong dengan kubur, minta tolong dengan wali yang telah berada dalam kubur dan sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Yang tu kita kena hati-hati sebab itu sahaja taraf kita. Kita tidak ada kuasa untuk memakbulkan, kita tidak ada kuasa untuk menolong orang dan sebagainya. Ini juga yang berlaku pada sahabat dulu, bila mana ada seorang sahabat nama dia Rib'i bin Amir. Rib'i ini seorang Arab Badawi. Dia pergi jumpa dengan panglima nama Rustam kalau tak salah saya. Ada satu kata-kata dia yang memang sangat popular dalam sirah. Dia kata lebih kurang Allahu ta'asana linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah. Itu sebahagian kata-kata dia. Kata-kata yang cukup hebat. Allah telah membangkitkan kami untuk mengeluarkan sesiapa saja min ibadatil ibad, daripada memperhambakan diri kepada hamba, ila ibadatillah wahdah, ada kepada menjadi hamba Allah yang satu. Okey. Maknanya di sini takat tu saja. Fadkhuli fi ibadi, Allah suruh kita masuk dalam golongan hamba-hambanya. Wadkhuli jannati, dan malu masuklah ke dalam syurga. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang Rahman ini, mereka berjalan di atas muka bumi dengan penuh rendah hati dan tawaduk. Maksudnya kita kena berbangga dengan status kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah Islam ni ajak kita jangan jadi hamba manusia, jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ala abdihil kitab, Al-Quran. Al-Kitab ini Al-Quran lah. Walam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tak jadikan Al-Quran itu bengkok. Bengkok. Iwaja ini bengkok ataupun menyimpang. Maknanya Al-Quran ini sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lurus saja. Atau ada cubaan-cubaan untuk kita panggil menyimpangkan Al-Quran ataupun inhiraf, apa kita panggil menukar Al-Quran ke dan sebagainya. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk ayat yang kedua.
qayyiman liyunzira ba'san syadida. Okey. Jadi qayyiman ini pun kita boleh sebagai sifat pun tadi. Iwajan qayyiman. Maknanya lurus dan tidak bengkok. Liyunzira ba'san syadida. Okey. Liyunzira ba'san syadida. Ayat ini tuan-tuan dan puan, Allah sebut tentang azab, tapi Allah tak sebut Allah azab kepada siapa. Tapi Allah kata liyunzira, untuk memberi amaran amaran ba'san syadida, ya? Azab yang pedih. Tiba-tiba Allah sebut azab yang pedih. Ini kita panggil sebagai seni Al-Quran. Maknanya Al-Quran ini dia sebut, bila dia sebut tu orang faham dah azab yang pedih itu kepada siapa. Sebab berdasarkan baris dia itu adalah maf'ul. Ba'san, baris atas. Maknanya maf'ul ni selalu duduk di akhir. Contohnya daraba Muhammadun, apa dia? Muhammad pukul al-qitta contohnya. Daraba Muhammadun al-qitta. Muhammad telah memukul kucing. Kan? Al-qitta itu kita panggil dia maf'ul. Tapi di sini ba'san syadidan ni sepatutnya maf'ul. Ba'san itu maf'ul. Tapi Allah tak sebutkan siapa dia yang kena dan sebagainya. Tapi semua orang akan tahu bahawa ini bila sebut azab yang pedih ini hanya akan menuju kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seni Al-Quran. Jadi bila Allah sebut azab kepada orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan tengok dalam Al-Quran, kemudian Allah akan sebut tentang balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tabiat Al-Quran. Kalau tuan-tuan dan puan baca ayat azab, nanti selepas tu mesti ada ayat syurga. Kalau tuan-tuan dan puan baca ayat syurga, mesti sebelum dia ataupun selepas dia ada ayat neraka. Ini Allah takkan cerita satu benda tu satu saja. Allah akan ceritakan benda tu secara seimbang. Secara seimbang saja. Ada syurga, ada neraka. Ada dunia, ada akhirat. Itu seni Al-Quran. Allah takkan cerita tentang dunia habis sampai satu surah. Kan? Tapi dalam tu akan ada dunia, kemudian Allah akan cerita tentang akhirat. Allah bagi amaran, kemudian Allah pujuk balik. Kan? Allah bagi amaran neraka, Allah pujuk balik dengan cerita-cerita syurga. Okey. Min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Okey, bagi orang beriman pula berita gembira bagi mereka yang melakukan amal soleh. Tuan-tuan dan puan, perhatikan. Allah sebut bukan beriman sahaja. Ada orang dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melakukan maksiat. Dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji dia tidak tepati. Kan? Beriman, apa gandingan dia ialah amal soleh. Jangan kita kata kita dah beriman, kita dah okey, settle lah. Kan? Apakah dalam surah Al-Ankabut, saya terlupa ayat dia. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka, manusia ini menyangka bahawa kami akan membiarkan mereka itu hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tidak diuji. Jadi Allah nak apa daripada iman kita ini ialah amal soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah nak apa daripada kita? Hanyalah beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala. Buat amal soleh. Barulah Allah akan bagi ajran hasanah. Sebab tu kita tengok ada orang beriman masuk dalam neraka. Allah cerita orang beriman, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masuk ke dalam neraka untuk diazab sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tapi bila buat amal soleh, ini Allah kata baginya adalah balasan yang baik, ajran hasanah. Maksudnya di situ kita tengok beriman ni pun dari segi iman itu adalah kepercayaan. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada dan sebagainya. Tapi dia mungkin tidak, orang kata apa, tak seiring dengan amal soleh tersebut. Ya. Disebab itu macam Ustaz kata tadi, orang beriman juga dimasukkan ke dalam neraka. Okay. Tak semestinya iman itu tidak menjamin kita terlepas daripada neraka. Itu kita tahu. Tapi kita akan masuk ke dalam syurga. Tapi diazab dululah. Selepas diazab dengan sesuai dengan amalan kita. Sesuai dengan amalan buruk kita, Allah dia takkan azab kita ni melebihi apa yang kita buat. Kalau dalam surah An-Naba Allah kata
Allah akan beri balasan itu setimpal dengan apa yang dia lakukan. Adil lah, adil. Adil. Tapi dalam syurga Allah bagi lebih. Allah tak bagi setimpalnya. Allah akan bagi lebih. Ini rahmat. Allah ini bersifat Ar-Rahman. Masya-Allah, masya-Allah. Itu. Yang tu yang kita nak kena apa? Kena ada cita-cita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kadang-kadang kita bercita-cita, kan? Kita muda banyak cita-cita. Nak jadi kaya, kan? Ada isteri yang cantik dan sebagainya. Tapi cita-cita kita itu mula padam bila seiring dengan peningkatan umur kita. Orang yang dah umur 50 tahun, dia nak apa? Umur besar-besar, kan? Mungkin dia dah ada. Jadi cita-cita dia tu dah terpadam. Umur 70, 80 tahun, isteri mati, nak kahwin tak padan, kan? Berapa tahun lagi nak hidup, dia kata tak apalah duduk seorang, kan? Walaupun anak duduk suruh kahwin ke apa dan sebagainya. Dia kata berapa tahun ni lagi kita nak duduk, kan? Cita-cita dia dah semakin padam. Umur 70 takkan nak apa? Nak beli rumah besar dan sebagainya, nak beli kereta laju-laju dan sebagainya, nak beli motor besar. Semua tu hilang dah. Tapi pastikan dalam hidup kita, cita-cita kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, nak dapat ajaran hasanah ini tidak padam. Kekal, insya-Allah. Kekal kan? Maksudnya cita-cita duniawi ni makin lama makin pupus. Makin hilang. Kita makin hilang benda-benda yang kita nak dulu, lama-lama kita makin tak ada apa. Betul. Kalau tengok, saya nak tengok contoh, saya nak kongsikan sedikit lah. Macam anak saya ni, kalau dia tengok polis, dia kata nak jadi polis. Dia tengok doktor, dia kata nak jadi doktor. Dia macam, maksudnya waktu umur muda ni, dia cita-cita dia banyak. Dia tak jadi semua. Tapi makin lama nanti bila dia dah masuk mungkin dalam kelas sains, dia dah tak boleh jadi ni kan. Jadi macam Ustaz kata tadi lah kan. Maksudnya cita-cita ni dia akan hilang apabila umur bertambah. Seiring dengan umur. Sebab mungkin salah satunya kita dah mencapai cita-cita tu, ataupun kita bila dah besar kita rasa kita payah dah nak capai. Kan? Payah dah nak capai. Tapi pastikan, seperti saya sebut, itu yang poin dia yang penting tu. Cita-cita kita untuk akhirat ini. Ada orang kerja kerajaan. Contohnya, minta maaf banyak saya sebutlah, kan? Kerja kerajaan. Apa yang dikejar dia? Antara salah satu benda yang dikejarnya adalah pencen. Betul tak? Orang kerja kerajaan ni dia ada pencen. Saya minta maaf lah, saya bagi contoh. Cuma nak bagi nampak, tuan-tuan dan puan. Kita pencen umur dulu 50-55 lah ni 60 pun ada. Betul? Sekarang ni lebih kurang 60. Kita kerja sampai umur 60, untuk kita hidup selepas itu berapa lama? Biasanya kalau average lah Malaysia 75 ke 80 kan. Lebih kurang dalam 10 tahun, 15 tahun. Kita bekerja daripada umur 20, contohnya 25 sampai umur 60. Habis berapa puluh tahun hanya untuk kita dapat kesenangan hidup kita dalam lebih kurang 10 tahun. Ataupun tak sampai pun 10 tahun, ada orang elok pencen, Allah tarik umur dia. Tapi kita pun tak pasti berapa tahun lagi. Tapi ajaran hasanah ini di akhirat nanti Allah kata apa? Selama-lamanya. Yang mana seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maksud mana syurga? Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Besarnya seperti langit dan juga bumi, seluas langit dan juga bumi. Ramai orang dia tak hilang cita-cita akhirat ni. Yang mana kita harap dalam masyarakat kita ni terus jiwanya bangkit dengan cita-cita akhirat. Cita-cita yang untuk hidup selama-lamanya dalam kesenangan. Bukan cita-cita untuk hidup dalam kesenangan yang sementara. Ya, kita akan mati. Dan dengan kematian ini sahaja baru kita dapat mencapai cita-cita akhirat kita. Jadi itu antara ayat bila Allah sebut tentang azab, Allah sebut tentang syurga. Ini kita perlu beri perhatian. Hidup di akhirat ini selamanya berbanding kehidupan kita di dunia yang hanya sementara. Okey? Makithina fihi abada. Okey? Masa kita pun dah nak habis dah. Kita sampai pukul 1 saja. Insya-Allah. Makithina fihi abada. Ini tadi Allah kata mereka itu berada di dalamnya selama-lamanya. Kan? Dalam keadaannya, kalau orang beriman tadi Allah kata ajaran hasanah ini selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan 10 tahun, bukan setahun dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan tengok kat dunia ni pun, kalau kita fikir tuan-tuan dan perempuan, kita mati contohnya, tuan-tuan dan perempuan.
kita mati umur, katalah umur 60, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 60 tahun kita hidup atas muka bumi. Ya. Akhirat, katakan ada lagi 100 tahun daripada tarikh kita kematian kita. Kita berada dalam kubur tu pun dah lebih lama daripada kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu nak kena ingat, kehidupan kita ni sementara, tapi sementara kita ini untuk hidup selama-lamanya di akhirat nanti. Dalam keadaan senang, apa kita kena buat? Amal soleh, tuan-tuan dan puan-puan. Amal soleh, jangan tinggalkan benda-benda yang berkaitan amal soleh. Cari, kita panggil apa? Kalau dalam bahasa Allah ni, hack ataupun cara mudah, life hack kita untuk kita buat segala benda itu jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaba li amil mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Ajabnya orang beriman ini, luar biasa orang beriman, apa saja yang dilakukannya satu kebaikan. Ini satu petanda baik pada kita. Nabi sebut macam tu. Bila kita buat satu kebaikan. Tapi dalam nak buat kebaikan ini ada dua syarat. Amal soleh ini ada dua syarat. Yang pertamanya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ialah tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pastikan dua ni kita jadikan apa saja yang kita buat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan juga Al-Quran itu memberi amaran kepada orang yang berkata Allah itu mempunyai anak. Allah bagi amaran melalui Al-Quran kepada orang yang mengatakan bahawa Allah itu ada anak. Siapa yang kata Allah ada anak? Siapa yang kata Allah ada anak? Yang famous, yang famousnya Kristian. Waqala al-Masihu apa ayat dia? Apa Masih ibnullah, lupa ayat dia. Waqala an-Nasara al-Masih ibnullah. Yahudi mengatakan bahawa apa? Uzair anak Allah. Waqalatil yahudu Uzair ibnullah. Kemudian masyarakat Arab dulu menganggap malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu. Anak perempuan. Anak-anak perempuan. Okey. Jadi dia gambarkan malaikat ini dengan benda yang cantik, perempuan yang cantik dan sebagainya. Jadi Allah bagi amaran melalui Al-Quran ini kepada apa? Supaya jangan kita mengatakan dan jangan menyekutukan Allah lah dalam bahasa mudahnya. Kan? Ini ayat ini ialah berkaitan tentang pegangan kita, akidah kita. Lebih-lebih lagi kita dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Kan? Dulu jadi isu bila kita sebut agama ni kata Allah ada anak ke dan sebagainya, dia kata kenapa bangkitkan isu-isu yang sensitif kan, tentang keagamaan. Kenapa nak sentuh? Kita ni hidup dalam masyarakat majmuk dan sebagainya kan, nak mencari gaduh ke kan? Kenapa nak wujudkan bangkit isu-isu yang sensitif ni? Kita nak buat macam mana? Itu akidah kita, pegangan kita. Kita kena habaq. Islam suruh kita berdamai. Islam tak ajak kita untuk bergaduh dan sebagainya. Tapi ini nak berdamai-berdamailah. Tapi kepercayaan kita bahawa Allah itu tidak ada anak, contohnya. Ya. Lepas tu dia kata nak cari gaduh lah. Dia sebut ni, tak cari gaduh. Kami percaya ini agama kami yang paling benar. Hampa nak percaya agama hampa yang paling benar, terpulang. Itu terpulang pada diri masing-masing. Kita kena percaya yang ni. Kita tak boleh kata semua agama sama. Itu antara satu bila ada orang mengatakan bahawa semua agama sama, ajak kepada kebaikan, ini bukan kekeliruan, ini kufur kepada Allah Subhanahu. Boleh merosakkan akidah. Merosakkan akidah. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, terkeluar perkataan kufur. Tapi ini pegangan kita. Pegangan kita kena pertahankan. Berdamai juga. Tapi dari sudut pegangan kita bukan nak bergaduh, kita cuma bagi apa pegangan kita. Nak pegang macam tu, itu terpulang. Kami dah bagi. Sebab kami berpegang kepada Allah kata, inna dina innallahi Islam. Semuanya din di sisi Allah ataupun cara hidup di sisi Allah hanyalah Islam. Islam sahaja, tidak ada yang lain. Nak percaya ataupun tidak, terpulang kepada kamu semualah yang tak menerima kebenaran daripada Islam.
Wallahu a'lam bishawab. Itu sekadar sedikit perkongsian berdasarkan ayat 1 sehingga ayat ke-4 dalam suratul Kahfi. InsyaAllah nanti kita akan sambung ayat yang seterusnya pada minggu hadapan, kalau panjang umur lah, insyaAllah. InsyaAllah. Jazakallah khairan katsira Ustaz Muhammad Anas atas perkongsian mengenai intisari ayat 1 hingga 4. Saya duk rasa macam 1 hingga 4 kuat sikit sangat ni, tapi rupanya perhuraian kupasan itu agak panjang. Dan kalau kata tidak, kalau kita tak set masa ni, rasa boleh belajar lagi ni sampai 1 jam setengah pun boleh, insya-Allah. Aku duk tengok masa ni tinggal berapa minit kita. Okey, jadi saya hari pula orang tak ni lah. betul. Tapi alhamdulillah yang masih setia bersama kita, terima kasih kepada penonton yang masih setia bersama kita. Saya perasan dekat sini Puan Intan, Mak Saad, Muzammil Jusuf, Abu Bak, Puan Mazna, Husna Saleh. Puan Saad ni kita perasan dia pendengar setia daripada Bicara Tajwid dulu. Terima kasih banyak kita ucapkan. Makcik Intan. Baru Makcik Intan. Okey. Jadi kita juga ada Umi Salamah dan juga ada penonton-penonton baru. Insya-Allah. Terima kasih kepada ni ada yang daripada KL, dari Negeri Sembilan pun ada yang bersama kita. Jadi terima kasih kepada penonton-penonton semua yang sudi bersama kita, dan insya-Allah kita akan cuba konsisten mengadakan program seperti ini. Berdasarkan kupasan yang dikupas daripada Ustaz Muhammad Anas tadi, saya tertarik dengan mengenaan kesenian ayat suci Al-Quran tersebut, di mana macam mula-mula Allah bagi amaran, lepas tu Allah pujuk balik. Macam kaedah itu macam boleh diguna pakai dalam kehidupan seharian kita. Kadang-kadang kita marah anak kita, kadang-kadang kita marah, kadang kita pujuk balik kan. Jadi macam tu seimbang, balance. Sebab tu ada doa Allah kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Balance dalam semua keadaan dalam Islam ni, kita kena balancekan. Ada ancaman, ada pujukan. Ada dunia, ada akhirat. Ada langit, ada bumi. Allah akan seimbangkan. Allah dah tunjukkan dalam ayat-ayat ada dia. Pasangan dia tu, ada. Kita tak boleh fokus satu benda saja. Kita nak buat untuk akhirat saja, tak boleh juga. Sebab kita hidup di dunia. Satu Allah suruh doa macam saya sebut tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walaupun kita tahu kita nak hidup di akhirat macam saya sebut tadi, di akhirat nanti selama-lamanya, di dunia ni beberapa tahun saja. Tapi Allah suruh seimbangkan. Seimbang. Kadang-kadang kita takut bila kita kata hidup untuk akhirat saja. Contohnya, pelaku sekarang ni situasinya macam-macam pula ni, dah nak ambil masa. Tak apa, boleh insya-Allah. Pelaku pula situasi sekarang ni, dia hanya ambil kira pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa mengambil kira pandangan orang keliling. Sehingga kadang-kadang perbuatan dia itu melukakan orang keliling. Yang ni kita tak mahu. Kan? Kemudian dia buat kenyataan bahawa kira apa dengan kenyataan orang keliling? Kita kira pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia hanya menjaga hubungan dengan Allah, dengan hubungan dengan manusia ini. Kita hidup bersama manusia. Kena ambil kira juga, walaupun memang pandangan Allah yang tertinggi, yang kita harapkan dan sebagainya. Tapi kita nak kena tahu juga, kalau kita melukakan hati orang ni, orang tak maafkan kita pun ada masalah juga. Faham? Okey, itu maksudnya dekat sini kita ada dapat kesimpulan bahawa ada keseimbangan tersebut dalam dari segi ayat Al-Quran pun Allah dah seimbang, dan benda tu kita boleh amalkan dan praktikkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Seterusnya saya juga tertarik, saya ada beberapa poin yang saya tertarik, iaitu beriman ini. Ramai orang dia yakin bahawa dia beriman dia dah masuk syurga. Dia yakin yang dia masuk syurga. Tidak. Yang seperti kata Ustaz Anas tadi, beriman ini perlu seiring dengan amal soleh. Dan amal soleh itu juga ada syarat. Ada syarat-syarat dia untuk melakukan amal soleh, di mana yang pertamanya adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan tersebut tidak bercanggah dengan syariat ataupun agama kita, ad-din Islam itu sendiri. Okey. InsyaAllah sampai di sini saja untuk segmen, insyaAllah sampai di sini saja untuk segmen sesi bicara Al-Quran kita, di mana sesi bicara Al-Quran ini episod 1 Suratul Kahfi. Kita mulakan dengan surah Suratul Kahfi, iaitu kita memang milih untuk surah-surah pilihan, di mana surah yang selalu diamalkan dan dibaca oleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Jadi insya-Allah pada episod yang kedua, di waktu hari yang sama, insya-Allah kita akan menyambung lagi surah. Kita tak ada ambil surah sana tak. Kita akan insya-Allah kita akan cuba ikut turutan episod-episod itu untuk habiskan satu-satu surah. Dan insya-Allah minggu depan kita akan bagi tahu bahawa kita akan ambil ayat ke berapa, insya-Allah.
Jadi kepada anda, sekali lagi saya nak terima kasih kepada penonton yang telah bagi cadangan, dan juga ada, kalau tak silap saya ni ada nota dekat sini, nota kat sini ada Husna Saleh, dia kata jangan jadi hamba kepada manusia. Okey. Juga Nurlida mengatakan alhamdulillah jazakumullah khairan katsira, alhamdulillah, terima kasih dan sebagainya. Gombak juga kita ada pendengar daripada Gombak, penonton daripada Gombak. Ni alhamdulillah, barakallahu fikum, dan terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada anda. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, insyaAllah kita akhiri segmen kita dengan bacaan doa, sedikit bacaan doa ringkas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعلنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدمدها وادها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين walhamdulillahirabbil alamin. Okay, Ustaz Anas, terima kasih sekali lagi saya nak ucapkan kepada Ustaz Anas kerana sudi bersama kita dalam bicara Al-Quran di episod yang pertama. Terima kasih sudi jemput saya. Okey, insya-Allah. Okey, jadi sekian saja untuk bicara tajuk episod 1. Kita jumpa lagi di episod akan datang, insya-Allah episod 2 pada hari Khamis. Boleh follow kita punya page, boleh like dan follow kita punya page supaya anda tidak terlepas dengan notification yang akan dikongsikan di page Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis ini, insya-Allah. Jadi saya sekali lagi, insya-Allah minggu depan hari Khamis jam 12.30 hari sehingga 1 petang kita akan mengupas dan melihat sikit hukum tajuk yang ada dalam ayat tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.